Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sambung lagi perbahasan kita masih lagi hadis yang dhaif kerana berlaku perjanggahan dengan perawi yang thiqah. Itu perjanggahan yang melibatkan perubahan lafaz hadis. Walaupun ayat itu masih lagi tidak berubah, tetapi sudah berubah lafaz, cara baca ataupun berubah titik. Al-Musahhaf definisinya dari segi bahasa ialah kata nama objek daripada tashif, itu kesilapan dalam catatan. Suhuf ni asalnya pak tulis lah, pak tulis lembaran kertas yang dia tulis atas dia, ataupun sesuatu yang ditulis atas dia, ataupun sahadi ada permukaan. As-sahafi iaitu orang yang melakukan kesilapan dalam membaca catatan lalu mengubah beberapa lafaz kerana salah membaca. Dari segi istilah pula, tashif ialah mengubah perkataan dalam hadis kepada yang bukan diriwayatkan oleh perawi-perawi thiqah secara lafaz atau makna. Maknanya seorang perawi telah melakukan kesalahan dengan dia menyebut lafaz yang mana lafaz tersebut tidak diketahui diriwayatkan daripada orang-orang yang thiqah, menyebabkan perubahan itu berlaku pada lafaz dan pada makna. Kepentingan mengetahui mushaf ini, dia merupakan ilmu yang sangat utama dan halus. Kepentingannya jelas dalam menerangkan kesilapan yang dilakukan oleh para perawi. Mana kadang-kadang perawi ini orang yang mahir, dah berlaku kesilapan. Mana dia thiqah dah, orang yang dhabit dah, orang yang adil, tapi berlaku kesalahan. Nak boleh tahu kesalahan orang yang kuat ini hanya orang yang mahir. Maka kalau orang biasa kata salah, tak ada siapa nak dengar, mana tak pandai dia. Tugas yang begitu berat ini hanya dapat dipikul oleh ulama hadis yang bijaksana dan tajam pemikirannya, seperti dalam Qutni. Kalau macam dalam Qutni ni, siapa boleh kritik Sahih Bukhari, Sahih Muslim, apa dengan dia lah, dia nak menilai tashif yang ada terdapat yang berlaku oleh ulama hadis. Pembahagian, ulama telah membahagikan al-mushaf kepada 3 pengelasan. Yang pertama berdasarkan kepada tempat berlaku. Dilihat kepada tempat berlaku, mushaf terbagi pada 2, iaitu tashif pada sanad. Contohnya hadis Syu'bah daripada Awam bin Ibni Murajim. Awam bin Murajim, Ibni Murajim, buat salah satu tu. Ibnu Ma'in telah melakukan tashif dengan mengatakan daripada Al-Awam bin Muzahid. Jadi boleh berlaku tashif ni sebab apa? Sebab titik sebutir. Sebab Muzahid, Murajim, dah. Murajim tu kalau kita kurung minta apa? Penekuk Arab tu. Min ra alif jim mim. Tak. Atau Muzahid min zaid alif ha mim. Jadi ra tu tipu balik jadi zaid.
Jim Jim hak ada titik ra tadi, hak tak ada titik ibu titik jadi zai. Jim hak ada titik buat titik jadi ha, jadi muzahid. Salah letak titik. Boleh jadi dia salah letak titik ataupun salah dengar, salah tengok. So, salah tengok itu salah bubuh titik. Tasih pada mata. Contohnya hadis Zaid bin Thabit bahawa ihtajara, bukan ihtajaza. Ihtajara. Betul. Ihtajara fil masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan tashih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat bilik di dalam masjid. Padahal asalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia etikah masjid itu dia buat bahagia itulah sekata dia dengan etikah dalam masjid jadi nampak macam bilik. Kalau dia etikah tu tak ada orang ganggu lah. Ibnu Lahiyah, yang Abdullah bin Lahiyah telah melakukan tashih dengan mengatakan ihtajama fil masjid, berbekam. Jadi tempat ra tu tempat ra tu dia kata mim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berbekam dalam masjid. Ini dua bentuk kesalahan yang berlaku, sanad pada sanad dan juga pada matan. Berdasarkan kepada punca, dilihat kepada puncanya mushaf terbahagi kepada dua. Yang pertama tashih penglihatan, istilahnya tashih basar. Tashih basar ini yang sering berlaku. Tulisan mengelirukan penglihatan pembaca, sama ada tulisan yang jelek atau tidak bertitik. Contohnya hadis man shoma ramadhana wa atba'ahu sittan min syawal. Sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian mengikutinya 6 hari dalam bulan Syawal, seterusnya lah. Jadi dia dikira sebagai berpuasa dah. Abu Bakar As-Suli telah melakukan tashih dengan menyebutkan man shoma ramadhana wa atba'ahu syai'an min syawal. Sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian mengikutinya dengan sesuatu dalam bulan Syawal. Sesuatu ke? Boleh jadi sesuatu ni puasa tambah 2 hari ke, 3 hari ke, 4 hari ke. Jadi itu sudah berlaku perubahan dah. Jadi dia ada kesan hukum lah. Mana kalau betulnya dia kena nyari boleh ke puasa dah. Kalau puasa syai'an 2-3 hari tak cukup. Beliau telah mentafsirkan sittan kepada syai'an. Yang kedua tashih pendengaran, salah dengar, ataupun tashih sama. Tashih yang berpunca daripada pendengaran yang tidak jelas, atau pendengar berada jauh dan sebagainya. Majlis itu ramah, dia duduklah dengar jauh-jauh. Lalu dia terkeliru waham dengan sesetengah perkataan kerana ia mempunyai kesamaan dan timbangan suara. Mana wazan tu, wazan sorfi ni, dia bahasa Arab dia ada wazan sorfi dia. Isim fa'il dia ada wazan dia fa'ilun, katibun, fa'ilun, katibun, kharijun, dakhilun. Itu wazan dia. Kalau macam tashih ni, tashih, taf'il, takrimun, tahsinun, itu wazan dia. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Asim Al-Ahwal, sebagian perawi telah melakukan tashih dengan menyebut daripada Wasil Al-Ahda. Asim, Wasil, dia dekat-dekat. Ahda, Ahwal. Wasil itu atau wazan fa'il, isim fa'il. Ahdath atau wazan isim taqdir, af'al. Yang ketiga berdasarkan kepada lafaz atau makna, punca. Dilihat pada lafaz dan makna, tashih terbagi kepada tashih pada lafaz dan tashih pada makna. Tashih pada lafaz, tashih ini banyak berlaku, contohnya sama seperti contoh-contoh di atas.
Tasrif pada makna, iaitu perawi yang melakukan tasrif itu mengekalkan lafaz dengan keadaannya, tetapi dia mentafsirkannya dengan cara dia memahami makna itu tidak mengikut makna yang asal. Contohnya kata-kata Abu Musa Al-Anazi, nahnu qaumun lana syarafun nahnu min Anazah, apa lagu titik dua, shalla ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami adalah kaum yang mempunyai kemuliaan, kami dari kabilah Anazah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang dengan menghadap ke arah kami, menghadap ke arah perkampungan dia. Beliau maksudkan dengan hadis ini, dia faham, dia salah faham hadis. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ila Anazi. Mana Nabi semaya dengan menghadap kepada Anazah, yakni tombok. Mana Nabi buat sutra, kan? Mana ada pada Nabi itu ada sutra, ada lombok, ada tombok, lembik. Jadi biasanya Nabi ada ni sebab kalau nak buat air pun dah China tepak lembut tu, dia dikat-dikat ataupun nak akali sesuatu benda. Lepas tu kadang-kadang perlu juga untuk buat sutra semaya. Jadi Abu Musa tadi, beliau telah faham bahawa baginda bersembahyang menghadap ke kabilah mereka, Nabi menghadap ke perkampungan mereka. Sedangkan Anazah itu ialah tombok yang dipacakkan di hadapan orang yang bersembahyang. Ini sebagai sutra. Dia salah pakai. Pembahagian Al-Hafiz Ibnu Hajar. Hafiz Ibnu Hajar telah membahagikan tasrif kepada pembahagian lain dengan menjadikannya dua bahagian, iaitu mushaf dan muharraf. Mushaf ni hadis yang terdapat perubahan yang merujuk kepada titik huruf dalam keadaan tulisan tetap kekal tidak berubah. Muharraf ni pula hadis yang terdapat perubahan yang merujuk kepada baris dalam keadaan tulisan tetap kekal dan tidak berubah. Kalau tu tukar titik, tukar bagi. Tukar titik, tukar bagi. Dia beza. Dia Hafiz Ibn Hajar ni dia peralukan lagi. Jadi dikatakan sebagai apa? Muharraf ni pada contoh dalam sana Ibnu Ma'in, Ibnu Ma'in. Kalau ada orang mari baca Ibnu Ma'in, atas wazan apa? Isim fa'il kepada af'ala. Af'ala bagi fa'il apa? Fa'il ma'lul dia. A'ana, a'ana yu'inu. Fahuwa mu'in. Jadi dia baca mu'inun, mana orang yang menolong. Padahal ma'in tu lain. Ma'in tu pada mata air. Jadi bagi depan, baca bagi atas, lagi baca bagi depan. Dia jadi minggu akhir penajar, dia bagi muharraf. Salah lagi, mushaf tu salah titik. Adakah tashrif menjejaskan keadilan perawi? Apabila tashrif itu jarang-jarang terbit, mana kadang-kadang yang berlaku daripada seorang perawi, maka itu tidak menjejaskan ketepatannya. Mana dhabit dia tu, dia masih dikira sebagai perawi yang siqah, perawi yang dhabit. Pada sekali dua salah tak banyak. Kerana tidak ada orang yang terselamat daripada kesilapan dan tashrif walaupun sedikit. Mana tak lepas lah, ada tersalah juga. Seperti tadi Ibnu Ma'in tadi, setara dia tu ada juga salah. Tapi tidaklah kata acak. Baca mentah salah, baca mentah salah, tidaklah salah tu. Jadi kalau jaga-jaga, yang kita tak diterimanya hanya hadis tu lah. Dhaif hadis tu saja. Adapun riwayat-riwayat dia lain tetap dipakai sahih juga kalau tidak ada kesalahan. Sebaliknya, jika sering berlaku maka menjejaskan ketepatannya.
menunjukkan kepada kelemahannya dan dia bukanlah tokoh dalam bidang ini. Mana dia tidak berkelayakan, bukan ahli dia. Mana sebab apa? Sebab orang yang dengar hadis ni nak menyampaikan kepada orang lain pula, dia kena orang yang teliti, tidak ghafil. Sebab berlakunya tashif yang banyak pada perawi. Kebiasaannya tashif yang banyak berlaku kepada perawi kerana dia mengambil hadis melalui kitab. Mana dia tidak melalui kitab dan catatan tanpa menerima daripada guru-guru. Mana dia tidak dengar sendiri daripada mulut guru. Mana tidak talaki. Mana dia tengok hadis itu melalui kitab, mana jumpa. Kalau dalam bela ni parok lagi. Hadis melalui apa? Media sosial. Jumpa situ. Tanpa kita ngesah hadis. Sebab itulah perlu kepada panggil ilmu takhrij hadis ni. Kalau kita jumpa satu hadis ni, pasti pada lafaz dia setara mana, kita ngesah dengan guru. Kalau tak ada guru, kita boleh tengok, cari dalam kitab mana, tengok dalam kitab mana, bagaimana boleh tengok ulama hadis baca lagu mana. Kadang-kadang dia kata bil ra mu'jamah. Dengan ra ada titik. Ra ada titik itu maknanya zail. Bil jim mu'jamah, ataupun bil haq muhmalah. Mana hak ia muhmal, mana tak ada titik. Jadi benda-benda tu penting dalam apa? Dalam syarah hadis biasanya ulama sebut lah. Mana baca lagu ni dengan guru ni pada ayat bertitik-titik, ada titik ke tidak? Kalau titik dia biasa kata mu'jamah. Bi-ra' mu'jamah. Bi-zai muhmalah, mana tak ada titik. Ulama hadis berkata, janganlah kamu mengambil hadis daripada sahafi. Maksudnya janganlah kamu mengambil hadis daripada orang yang mengambilnya melalui catatan tanpa guru. Mana dia tidak talaki. Jadi tidak terlepas daripada kesalahan. Kitab-kitab yang masuk at-tashif oleh Ad-Darqutni, Islah Khata' al-Muhaddithin oleh Al-Khattabi, kemudian Tashifat al-Muhaddithin oleh Abu Hamid al-Askari. Jadi itu lima bahagian hadis yang mana dhaif disebabkan berlaku percanggahan. Lima tu bila daripada mana? Bila daripada surah 90 tu, daripada mudraj. Daripada mudraj. Jadi beza ni daripada mudraj makhluk, mazid fi muttasil asani, kemudian muttari, kemudian akhirnya musahab ni. Beza lagu mana? Muka surah 90 tu rujuk situ balik dah. Sulit perbezaan itu. Dari segi persamaannya, yang ini percanggahan dengan perawi-perawi yang lebih sibuk. Itu persamaan. Jadi biasanya kalau kita nak mudah ingat istilah-istilah dalam usul hadis, nama-nama dia, kita kena tahulah dia tu duduk bawah mana, geria lawan dia, kategori dia, baru kita mudah ingat. Kalau kata hadis marfu', dia peguam ke apa? Kalau hadis marfu' nampak kita nampak dia peguam mudraj. Tak kena dah. Kalau kata marfu', maknanya akad pada Nabi. Kalau tak akad pada Nabi, dia setakat sahabat ke apa? Mauquf. Kalau kata hadis ahad, tak kira kita nak pegang dengan hadis dhaif. Hadis ahad, hadis sahih. Kalau hadis apa? Hadis mutawatir. Jadi dia kena tengok semua belakang. Sebab nama lagi orang panggil kitab ni kitab ilmu mustalah, banyak istilah. Jadi yang boleh kita nak beza, nak ingat tu kena tengok balik kan. Kena tengok dia tu duduk kategori mana. Mana kalau gaji kena buat catat.
catat tu sebenarnya ada, tak bawa je. Kemudian ketidaktahuan tentang perawi. Mana tidak tahu kedudukan perawi, dia panggil al-jahalah bil rawi. Jadi dalam ta'rif hadis sahih, tujuan kita belajar usul hadis ni nak menentukan hadis itu sahih tidak sahih. Nak tahu sahih tidak sahih, ya kita tahu siapa dia bawa dia. Siapa dia bawa. Jadi sekarang ni bila kita tahu kalau bawa tu orang yang sikoh, orang yang adil, orang yang dhabit kuat ingatan, maka kita terimalah sebagai hadis yang sahih. Kalau kita tahu juga bahawa orang ni orang yang ahli bid'ah, macam-macam fahaman dia, fahaman Syiah ke Murji'ah ke, ataupun dia ni pelupa, banyak melakukan percanggahan dengan orang lain, maka kita tahu bahawa hadis itu hadis dhaif. Sekarang ni ada perawi ni tak tahu siapa dia. An fulanin min bani fulan, dari sana ada. Ataupun qala hadatsani siqatun, sebut siqah, siapa dia tak tahu. Jadi itu panggil perawi yang tidak diketahui majhul. Jadi kalau perawi itu perawi yang adil, perawi yang kuat ingatan, maka kita boleh katalah secara mudahnya, secara asalnya pada hadis dia tu hadis yang sahih, kita terima hadis dia. Kalau orang tu perawi yang dhaif, lemah, tidak adil, maka kita kata hadis dia tu tidak sahih, dhaif. Jadi sekarang ni perawi ni kita tidak tahu. Bila kita tidak tahu, kita nak letak mana? Nak letak dia, tak apa semua orang ni juru. Dia orang dalam hati dia tak kira tak juru. Ataupun kita nak kata tak boleh terima. Jadi hak mana sah? Dari segi bahasa, jahalah bil rawi, dah tambah. Dari segi bahasa, jahalah, al-jahalah adalah kata dasar bagi jahilah, tidak tahu atau lawan kepada mengetahui. Ketidaktahuan tentang perawi bermaksud tidak mengenalinya. Dari segi istilah pula, ialah tidak mengetahui diri perawi atau keadaannya. Mana tuan tu siapa dia, mana dalam sana tu tak sebut nama. An-rajuli, an-rajuli, daripada seorang lelaki. Nama tak ada. Atau tak tahu keadaan, sebut nama. Tak, sebut nama. Siapa dia ni? Orang tu kata, tak benar. Jadi itu orang panggil majhul juga. Dia panggil majhulul hal. Majhulul hal ni pada nama tahu, ada nama, tetapi tuan tak diketahui. Sebab apa? Sebab dia tidak ahli dalam hadis. Mana orang tak kenal dia sebagai mengaji hadis. Mana hal ini boleh tengok antara ulama kata anak murid dia tu berapa orang? Pak ambil daripada dia berapa orang? Kalau seorang majhul. Kalau dia orang terkenal ni, ada orang ambil daripada dia. Sebab-sebab berlaku majhul ni, ada 3 sebab mengapa perawi tidak dikenali. Yang pertama, banyak pengenalan pada perawi, sama ada nama, kunyah, gelaran, sifat, kemahiran atau nisbah. Atau dia dikenali dengan salah satu daripadanya lalu disebutkan bukan dengan sebutan yang dia dikenali, dengan tujuan-tujuan yang tertentu. Ini menyebabkan dia dianggap perawi yang berlainan, dan ini menyebabkan ketidaktahuan tentang keadaannya. Maknanya dia ni tuan sorga tapi nama tu banyak. Ada nama, lepas tu sebut sekali dengan kunyah dia, Abu Muhammad ke, tak, lepas tu ada gelaran, lakop dia. Ada gelaran. Gelaran ni macam setengah perawi tu dia ada gelaran ni, macam Bunda, Bunda, ada gelaran. Ataupun macam apa, Ahmad, Ahmad ni kecoh, kecoh Juli, Ahmad, Juli, Ahmad. Dia tu Sulaiman bin Mihran.
Sulaiman bin Mihrad itu gelar dia, orang gelar dia. Jadi gelar-gelar ni sebagai perkenalan lah, bukan nak menghina tak. Mana mudah nak supaya kampung kita lah ada Muhammad lah, okey, tak 10 orang Muhammad. Oh ni Muhammad lagi, Muhammad Ayah, Muhammad Telur, Muhammad Buluh, tak. Dia ada gelar dia. Jadi orang maklum, dah ramai anak. Dia Ba'al-Qab nanti kita akan jumpa ada bahagian dia, iaitu sini muka surat 194. Kita sebut ada Gunda, muka surat 195. Gunda maknanya dalam bahasa ahli Hijaz orang yang membuat riuh, orang bisu, orang yang ada dalam majlis dipanggil Gunda. Gunda ni gelaran kepada Muhammad bin Ja'far, orang besar. Jadi orang panggil dia ni Gunda. Ibnu Jurayj tu dia panggil dia Gunda. Jadi panggil tu biasa lah. Hak Gunda tadi anak murid dia Muhammad bin Bashar. Ini Muhammad bin Ja'far, orang panggil Gunda. Muhammad bin Bashar, orang panggil Gunda. Jadi ada seorang perawi ni Zaid Al-Ammi. Ada seorang perawi dia panggil, nama dia Zaid Al-Ammi. Zaid Al-Ammi ni mana Zaid Poci. Mana orang tanya dia apa-apa, kata nanti tanya Poci. Jadi sebab tu lah panggil Zaid Al-Ammi. Zaid Poci. Apa-apa mesti. Macam saya ni Abdal, orang yang sesat. Mana dia sesat lagi Mekah. Jadi cerita pula. Al-Da'if ni Abdullah bin Muhammad Al-Da'if. Bukan dia tidak sikap dalam hadis, tapi dia ni orang yang tak apa sihat. Itu gelar dia ada bab pula. Lepas tu sifat. Sifat tadilah A'raj. Al-A'raj Abdul Rahman bin Hurmuz. Dalam Muwatta biasa kita jumpa. An Malik, an Abi Zinad, an Al-A'raj, an Abi Hurairah. Ada dari Imam Malik riwayat daripada Abi Zinad, daripada Al-A'raj. Kemahiran, mana dia kerja apa? Macam Abdullah bin Zakwan, orang panggil Samman, tukar tukar minyak sapi. Samman. Ataupun nisbah Al-Misri ko, ya. Al-Kufi. Jadi banyak sangat ni siapa gelar tak tahu siapa dia. Dan dia dikenal dengan salah satu daripadanya. Mana dia ni, kalau dia terkenal dengan kunyah kata Abu Sa'id. Tiba-tiba orang main sebut Abu Idris, Ibnu Idris. Jadi orang buku ni Abu Sa'id. Abu Sa'id nama dia bin Idris. Jadi hak biasa panggil Abu tu dah tiba-tiba panggil Ibnu. Jadi itu sudah menyebabkan orang keliru dah. Ini menyebabkan dia dianggap perawi yang berlainan. Pada ini kita sudah berbicara dalam bab tadlis syuyukh. Yang kedua, sedikit riwayat dia. Mana hadis dia tidak banyak. Bila hadis dia tidak banyak, orang tak kenal mana lah. Dengan itu tidak ramai perawi yang mengambil riwayat daripadanya. Mana pada dia tu ada 2-3 hadis. Jadi orang tak cari dia. Biasanya orang cari ni orang yang alim, banyak hadis.
Boleh jadi hanya seorang perawi yang meriwayatkan daripadanya, seorang dan anak murid. Jadi ulama dia tak pasti mana dia kalau jenis lagu ni. Masa dia carinya orang je, memang ada majlis, ramai pengikut. Baru dia lagi ambil riwayat. Kalau seorang ni tidak menjadi keutamaan. Yang tiga, tidak dijelaskan namanya disebabkan untuk meringkaskan atau sebagainya. Perawi yang tidak dijelaskan namanya dipanggil sebagai perawi mubham. Macam dalam hadis itu sebut Muhammad saja. Kunyah tak ada, Ibnu tak ada, gelaran pun tak ada. Abdullah. Dalam sanad itu sebut Abdullah. Mana ini termasuk dalam bab mubah, kita tak tahu Abdullah mana. Tapi kalau apa? Kalau Abdullah itu sahabat, tak, kita tengok pula sanad tu sanad orang kufar. Itu Abdullah bin Mas'ud. Kalau tengok sanad tu sanad orang Madinah, itu Abdullah bin Umar. Kalau kita tengok sanad tu sanad orang Mekah, itu Abdullah bin Abbas. Mana boleh kenal lagu tu. Tapi biasanya kalau sebut Abdullah saja tu, biasanya Abdullah bin Mas'ud. Sebab ramai-ramai Abdullah tu, dia yang paling tua, Ibnu Mas'ud. Jadi hal ni pun dipanggil sebagai perawi mubah. Itu ada bahagia depan ni. Contoh-contohnya banyak sifat pada perawi, iaitu Muhammad bin Sa'id bin Bishr al-Kalbi. Sebahagian perawi menisbahkannya kepada datuknya dengan mengatakan Muhammad bin Bishr. Sebahagiannya pula meletakkan kunyah Abu Nadr. Ada yang menyebutkan Abu Sa'id, Abu Hisham, lalu menyebabkan dia disangka sebagai ramah, sedangkan seorang sahaja. Jadi orang nampak banyak gelaran di mana-mana. Maknanya macam orang berlainnya. Bawah tu Hafiz Ibnu Hajar menyebut dalam Taqribut Tahzib bahawa dia adalah seorang tokoh ilmu nasab, tafsir, dituduh berdusta dan berfaham Syiah. Itu Muhammad bin Sa'id bin Bishr al-Kalbi. Itu bukan ada yang kedudukan dia. Jadi hak dia buat kerja ni, tak, perbuatan siapa dia ni, mensamarkan, menjadikan perawi ini sama, tidak jelas kepada orang lain. Nombor 192 tu, perawi yang dikenal pasti cuba menyembunyikan identiti Al-Kalbi. Mana dia dengan faham yang macam kita boleh tengoklah gaya tu dalam nota 191 tu. Mana dari satu sudut nampak ahli ilmu, tetapi dituduh berdusta dan berfaham Syiah. Jadi orang yang cuba tadliskan identiti dia ni adalah itu adalah Atiyah bin Sa'd bin Junadah al-Aufi al-Jadali al-Kufi. Kunyahnya Abu Hasan, seorang yang benar tapi banyak melakukan kesilapan dalam periwayatan. Seorang Syiah melakukan tadlis. Az-Zahabi menulis dia seorang tabi'in dhaif. Abu Hatim berkata hadisnya boleh ditulis sekadar tulis. Boleh ditulis itu maknanya sekadar boleh tulis, tapi nak buat dalil, nak berujuk tak boleh. Seorang yang dhaif. Salim Al-Muradi berkata Atiyah berfaham Syiah. Imam Ahmad berkata dia seorang yang dhaif hadisnya, dan Husain mempertikaikannya. Ahmad berkata lagi, sampai berita kepada saya bahawa Atiyah datang menemui Al-Kalbi dan mempelajari tafsir daripadanya. Dia memanggil Al-Kalbi dengan kunyah Abu Sa'id. Atiyah menyebut Abu Sa'id berkata, kata Az-Zahabi, Atiyah cuba mengelirukan Al-Kalbi itu sebagai Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat. Mana bila dia kata ini riwayat Abu Sa'id, Abu Sa'id menceritakan kepada saya. Jadi orang yang perintah Abu Sa'id itu Abu Sa'id Al-Khudri. Dia sebut nama kan, Abu Sa'id. Rupa-rupanya itu Muhammad bin Sa'id, bukan Abu Sa'id Al-Khudri sahabat.
Sedikit riwayatnya dan sedikit pula perawi daripadanya. Contoh sedikit riwayatnya dan sedikit pula riwayat perawi daripadanya, iaitu Abu Asy'arah Ad-Darimi. Abu Asy'arah Ad-Darimi seorang tabi'in. Tidak ada yang meriwayatkan daripadanya kecuali Hammad bin Salamah. Contoh, tidak dijelaskan namanya seperti kata perawi si fulan atau syekh atau seorang lelaki telah mengkhabarkan kepada. Ta'rif majhul. Ta'rif majhul itu perawi yang tidak dikenali diri dan sifatnya. Maksudnya perawi yang tidak diketahui siapa sebenarnya atau pribadinya, atau pribadinya diketahui tetapi tidak diketahui kepribadiannya. Ini sifat dia. Itu keadilan dan ketepatannya. Jadi apa? Dhabit dia itu setahu mana. Ingatan dia setahu mana itu tidak diketahui pula. Sekadar dia ni sebagai seorang individu itu semua tahu, tetapi dia dalam bahagian hadis ni kedudukan dia setahu mana, ulama tidak dapat memberi keputusan. Sebab apa? Sebab nak nilai perawi ni dhabit dah, dhabit kuat ingatan, kena tengok riwayat-riwayat dia. Mana ulama kaji riwayat-riwayat dia tu, ambil riwayat dia banding dengan riwayat orang lain. Kalau banyak serupa, dikira dhabit. Kalau banyak bersalah, dikira dhabit. Itu kalau nak tahu dhabit. Kalau nak tahu orang ni hadis tidak hadis, duduk dalam majlis dia. Satu hadis tu dia hurai lagu mana. Satu hadis tu dia hurai lagu mana, mana ulama boleh nampak. Kalau dia hurai cara lagu ni, ni buah Murji'ah. Dia hurai lagu ni buah Syiah. Macam contoh, dia ngajar sebut macam, kalau dia ngajar sebut kelebihan Sayyidina Ali ataupun menjatuhkan kedudukan sahabat lain, mana ni buah Syiah. Ni buah Syiah. Kalau dia sebut tak apa, kesalahan banyak setahu mana pun, ni Murji'ah. Mana boleh dikenal kena diketahui perawi itu adil tidak adil, mana dah lihat pada kefahaman dia. Lihat pada pahaman dia. Etika dia macam mana. Nak tahu etika dia, duduk dalam majlis dia. Nyamal masuk mana ulama rijal ni dia kerja banyak kerja dulu. Dia dengar dah. Orang ni lagu dia ni nampak cenderung tu. Mana dia rekod, dia catatlah ni masalah orang ni. Kadang-kadang sebut dia Syiah tapi dia tidak berdusta. Ada juga kritikan tu macam-macam. Penilaian yang diberikan oleh ulama jarh wa ta'dil terhadap sifat-sifat perawi. Tapi kalau perawi itu Syiah, dia taqiyah. Apa ya tu yang dikata dia tidak Syiah. Dah. Jadi muka bagai dalam hati ni dah. Dia tak boleh susu. Dia dapat susu. Tapi bagi setengah orang susu agak apa? Kita faham betul. Macam orang Murji'ah ke, orang Khawarij ke, dia memang nak menyatakan pendapat dia tu. Nak suruh orang tahu. Tapi kalau Syiah dia memang nak susu. Kalau orang tahu dia habis. Lagu tu pula. Bahagian perawi majhul dapat dibahagikan kepada 3. Majhulul ain, ta'rifnya perawi yang disebutkan namanya tetapi tidak ada yang meriwayatkan daripadanya kecuali seorang sahaja. Hukum periwayatannya tidak diterima kecuali bila dinyatakan tentang kesikahannya. Mana kata ada orang kata dia siqah, maka boleh terima. Selagi tak ada orang kata, maka dia dikira sebagai majhul. Bagaimana kesikahannya dinyatakan? Kesikahannya dapat dibuktikan dengan salah seorang daripada dibuktikan dengan salah satu daripada 2 cara ini. Dia dinyatakan sebagai sikah oleh perawi yang bukan meriwayatkan daripadanya.
Maknanya ada ulama yang kata dia ni sikoh. Tak apa tu. Mana jahalah dia tu sudah terangkat. Mana dia dikenali sebagai orang yang ahli juga dalam hadis. Atau dinyatakan sikoh oleh perawi yang meriwayatkan daripadanya. Mana anak murid dia tu ambil riwayat daripada itu, kata dia ni sikoh, tetapi dengan syarat dia perawi itu tadi dari kalangan ulama jarah wa ta'dil. Mana dia kena imam. Mana kalau dia perawi biasa, bukan siapa tahap kata-kata dia tu orang timur sebagai rujukan dalam menilai perawi. Kalau dia kata perawi tu dia tu sebagai sikoh, mana tak diterima lagi. Tapi kalau dia tu ahli dia macam Ibnu Madini, Abdul Rahman bin Mahdi, Imam Bukhari, Ibnu Ma'in ke, Yahya bin Sa'id kata dia sikoh, maka boleh terima sebab dia pun ni ahli. Dia ada senarai pula, siapa dia? Dia ada satu risalah, Zikru ma yu'tamadu qawluhu fi jari wa ta'dil. Dia ada satu risalah menghimpunkan nama-nama orang yang keputusan dia tu orang iktimad dalam cara wa ta'dil. Itu ditulis oleh As-Subki. Mana kita boleh cek dia kritik, maka kita boleh terima. Adakah hadisnya itu mempunyai nama khusus? Hadisnya itu tidak mempunyai nama khusus, tetapi diletakkan di bawah hadis dhaif. Pada nama khusus ni tak ada. Sekadar ya hadis ni dhaif, perawi yang majhul. Gitu. Jadi salahnya perawi majhul, maka hadis ni dhaif. Gitu. Majhulul hal dinamakan juga sebagai mastur. Mastur ni mana yang tertutup lah. Mastur tertutup. Definisi perawi yang diriwayatkan daripadanya oleh dua orang atau lebih tetapi tidak ditausikan. Tidak ditausikan, mana tidak dihukum sebagai sikoh. Mana dia tu ada nama riwayat daripada dia tu ada dua orang, tetapi tak ada siapa buat keputusan tentang diri dia. Hukum periwayatannya tidak diterima mengikut pendapat yang sahih di sisi majoriti ulama. So saat ini kok adakah hadisnya itu mempunyai nama khusus? Hadisnya itu tidak mempunyai nama khusus, tapi diletakkan di bawah hadis dhaif. Kemudian al-mubaham, definisi perawi yang tidak dinyatakan dengan jelas namanya dalam hadis. Seperti kita sebut tadi lah, sebut Abdullah sahaja dari sana, ataupun Ibnu Abdillah. Tapi kalau kata Ibnu Siri, contoh Ibnu Siri, orang maklum dah Muhammad bin Siri. Walaupun Siri itu dia ada name orang dalam bahasa, tapi yang paling utama sekali Muhammad. Definisi perawi yang tidak dinyatakan yang jelas namanya dalam hadis, hukum periwayatannya tidak diterima sehinggalah perawi yang meriwayatkan daripadanya menyatakan namanya atau namanya diketahui melalui jalan yang lain yang menyebutkan dengan jelas namanya. Macam contoh dalam Bukhari. Dalam Bukhari di sini sebut riwayat daripada Sufyan. Sufyan mana? Tak tahu. Mubaham tu. Patut tengok, jumpa satu sanad lagi sebut Ibni Uyainah. Mana kita tahu pada ni Sufyan bin Uyainah. Kalau sini sebut Sufyan, situ sebut As-Sauri. Ada Sufyan As-Sauri tadi. Mana tidak jelas dengan sanad ni, mungkin dia akan dijelaskan dengan sanad satu lagi. Inilah orang panggil kaedah kalau kita himpun tadi. Mana satu adik itu kita cari, ada dalam kitab mana, kita pun saling balik susun, tengok. Jadi boleh jadi hal ini sebut secara mubaham, dan sanad satu lagi sebut dengan jelas nama yang lengkap.
Sebab hadisnya ditolak ialah tidak diketahui siapa dirinya. Kerana orang yang disamakan namanya tidak akan diketahui dirinya, apatah lagi tentang keadilannya tidak diketahui. Oleh itu periwayatannya tidak diterima. Adakah diterima periwayatan perawi yang disamakan dengan lafaz ta'dil? Contohnya seperti kata perawi yang meriwayatkan daripadanya, perawi thiqah telah menceritakan kepada saya. Padahal kalau ulama tu kata haddatsani man asiqu bi, orang yang aku percaya telah menceritakan kepada aku, ataupun haddatsani thiqah tu boleh terima ke tu. Jadi kalau ikut kira dia kata thiqah tu, cuma dia tak ayat nama. Mana di sisi dia thiqah tu, di sisi orang lain belum tentu lagi. Jadi di sisi dia tu, mana dia kata ni thiqah, dia pun kata thiqah telah menceritakan kepada saya. Jawapannya mengikut pendapat yang sahih, riwayatnya juga tidak diterima kerana boleh jadi thiqah padanya, tetapi tidak di sisi orang lain. Sebab apa? Sebab perawi ni, ulama jarh wa ta'dil kadang-kadang berselisih pendapat juga tentang kedudukan dia. Setengah tu kata kuat, thiqah, setengah tu kata matruk. Macam contoh di sini, acak kali lah kita kata sebut haddatsani man asiqu bi, iaitu Imam Syafi'i. Jadi contohnya macam Imam Syafi'i kata akhbarana thiqah an fulan. Jadi hak dia sebut ni berapa orang? Berapa orang? Tetapi oleh kerana Imam Syafi'i berpada sebut akhbarana as-thiqatu an fulan ataupun haddatsani man as-thiqu bihi. Jadi oleh kerana dia tidak sebut nama, beliau yang Imam Syafi'i tidak sebut nama itu. Jadi balik kepada kaedah tak tahu nama. Jadi macam mana kita nak tahu kedudukan dia? So yang kedua, seperti mana ada berlaku percanggahan dalam memahami nas. Begitu juga ulama berbeza pendapat juga dalam menilai perawi. Menilai perawi. Kadang-kadang satu hadis ni orang ini kata sahih, orang ini kata tidak sahih. Mana khilaf dari segi penilaian terhadap status hadis. Begitu juga ada khilaf juga berkenaan dengan kedudukan perawi. Jadi Imam Syafi'i memanglah dia ahli dalam ilmu periwayatan hadis ni, memang dia ilmu hadis juga. Imam Syafi'i ini bukan setakat mustahil dalam bab fiqh, dalam bab buat kesimpulan hukum, dia mustahil juga dalam bab menukilkan riwayat. Mana ahli jarh wa ta'dil jugalah. Tetapi kita tidak dapat menerima kata-kata dia tu berhubung dengan guru dia yang membahas thiqah. Tanpa dia menyebutkan nama dia. Sebab beliau ada juga meriwayatkan daripada setengah perawi guru-guru yang majrur. Mana ulama kata tidak thiqah. Antaranya Ibrahim bin Abi Yahya al-Aslami, wa huwa matrukun inda sa'iri kibarin nuqad. Ibrahim bin Abi Yahya al-Aslami ni di sisi sekalian tokoh-tokoh besar dalam kritik perawi ni kata dia matruk. Tetapi Imam Syafi'i kata dia thiqah. Mana tak ada, tak tahu lah, tak lawan. Seorang kata dia thiqah, dalam kata orang besar-besar lain kata matruk, boleh terima riwayat dia. Sebab itulah
kena dijelaskan siapa dia sikoh. Siapa dia yang dikatakan sikoh. Boleh jadi bebel boleh kata sikoh juga, tak apalah. Boleh jadi sikoh di sisi dia sahaja. Walaupun orang kritik, Imam Syafi'i sebut dah di awal-awal kita tu, orang ni aku sikoh. Di dalam kitab lah, dalam kitab ni pada kita sebut kitab fiqh yang bersana, ada sana. Walaupun Imam Syafi'i di awal kitab tu dia sebut sikoh di sisi saya ni orang sekian. Tapi tidak semua dalam senarai disebut, semua disepakati. Disepakati sebagai sikoh. Kalau semua tu disepakati sebagai sikoh, tak apa, kesal, tertimbul kemuskilan. Tapi masalah sekarangnya hanya sebahagian saja di timur disepakati sebagai sikoh, sebahagian lain tidak sikoh. Adakah hadisnya itu mempunyai nama khusus? Jawapannya, ya, hadisnya mempunyai nama khusus, itu hadis mubham. Ialah hadis yang terdapat dalamnya perawi yang tidak dinyatakan namanya. Kata Al-Baiquni dalam bait-bait syairnya, mubhama fihi rawi la yusamma. Dan mubham itu dalamnya ada perawi yang tidak dinamakan. Kitab-kitab terkenal yang membahaskan sebab-sebab jahalah ar-ruwah, tidak diketahui siapa dia perawi. Jahalah ni kita guna faham juga. Mungkin kita kata perawi ni jahil. Tidak, bukan maksud majhul tu, dia tu tidak dikenali, bukan dia jahil. Kita tak bicara dia ni alim secara mana, tak alim secara mana, dia ni jahil ke alim ke tidak. Maksud dia itu sendiri tidak dikenali. Takut kita kata ini maknanya mudah kata perawi ini jahil. Kalau dia tak ngaji memang timbul masalah ni pada dia, sebab dia tak faham jahil dengan majhul. Jahil itu maknanya perbuat orang yang ada sifat jahil. Majhul tu dia tu orang lain tak tahu tentang dia. Berkenaan perawi yang mempunyai banyak sifat, Al-Khatib Al-Baghdadi menulis kitab Mudihul Alham, Mudihu Awhami Jam'i wa Tafriq. Ini menjelaskan waham, jamak wa tafriq. Perawi yang sedikit riwayatnya ni pecah pula, pecah berdasar pada sebab. Berkenaan sebab ini ditulis kitab Al-Wuhdan, iaitu kitab yang mengandungi perawi yang seorang sahaja meriwayatkan daripadanya. Mana biasa disebut tidak ada yang meriwayatkan daripadanya kecuali hal ini. Sorry. Antara kitab ini ialah Al-Wuhdan karangan Imam Muslim. Tidak dinyatakan nama perawi, tidak disebut nama perawi. Berkenaan sebab ini ditulis kitab-kitab Al-Mubhamat seperti kitab Al-Asma' Al-Mubhamah fi Amba'il Muhkamah oleh Khatib Al-Baghdadi dan kitab Al-Mustafad min Mubhamat Al-Matni wal Isnad oleh Waluddin Al-Iraqi. Ini bab Al-Bid'ah. Ini bab bid'ah ni mana lawan kepada adil. Jadi dalam takrif adil dulu, orang yang lurus pegangan agama dia. Dah. Mana amalan dia kepada etika yang betul. Tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil. Ini bid'ah. Bid'ah ni mana dia ada fahaman yang lain daripada Pak Nabi bawa. Yang lain daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Itu dikatakan sebagai bid'ah. Biasanya disebutkan kepada Murji'ah, Khawarij, Qadariyah dan juga Syiah. Murji'ah ni mana orang menganggap
Asalkan beriman sahaja kepada Allah SWT, maksiat banyak selama mana pun tidak terjejas iman dia. Kalau Khawarij ni, mana golongan yang mengkafirkan semua sahabat. Kalau Qadariyah ni, golongan yang tidak mempercaya takdir, terima takdir. Definisi dari segi bahasa ialah kata dasar ibtada'a, itu mengadakan seperti juga ibtada'a. Sebagaimana disebut dalam kitab Al-Qamus Al-Muhit, dari segi istilah pula bid'ah ialah perkara baru dalam agama. Perkara baru dalam agama setelah ianya disempurnakan, atau perkara yang direka sama ada dalam bentuk hawa nafsu atau amalan setelah Rasulullah SAW. Dalam bentuk hawa nafsu ni, ahwa ni maknanya akidah ni ajar je lah dah. Akidah ni, tetapi dia ada masalah lain, dia tak terima akidah tersebut. Macam kedudukan sahabat. Sahabat ni Ahli Sunnah kata adil lah, tapi Syiah kata semua sahabat ni murtad kecuali 3. Kalau Ahli Sunnah terima semua hadis-hadis, tapi Mu'tazilah dia tak boleh terima hadis yang nampak bercanggah dengan akal. Tu maknanya ahwa, mana dia tak boleh terima sebahagian daripada ajaran dengan macam-macam alasan. Jadi bid'ah ni makna dia buat mari pahaman yang baru dalam agama. Bahagian-bahagiannya bid'ah mukaffirah, iaitu bid'ah yang menyebabkan pengamalnya ataupun orang yang mendokurnya itu menjadi kafir, seperti dia beriktikad dengan sesuatu yang membawa kepada kekufuran. Mengikut pendapat yang diakui, perawi yang ditolak periwayatannya ialah orang yang mengingkari perkara mutawatir yang diketahui sebagai kemestian ajaran agama, atau beriktikad dengan sebaliknya. Bid'ah mufassiqah, iaitu pengamalnya difasikkan dengan sebabnya dan ia tidak membawa pada kekufuran sama sekali. Kita tengok bawah tu. Imam Az-Zahabi membahagikan bid'ah kepada 2 jenis. Kata beliau, pertama, bid'ah kecil seperti fahaman Syiah dengan tidak melampau, seperti melebihkan Ali daripada Uthman. Mana kalau dia kata Ali lebih utama daripada Uthman, bid'ah juga, tapi tidak bid'ah berat. Kalau beratnya kata Ali ni lebih daripada Abu Bakar, itu juga. Jadi kalau Syiah ni, Syiah tidak melampau ni, makna dia kata Ali lebih utama daripada Uthman. Dalam keadaan dia terima lebih mana pun lebih Abu Bakar dengan lebih Umar daripada Ali, itu tak apa. Jadi golongan ini dipanggil golongan Mufaddilah, Syiah Mufaddilah. Tak usah cari dah, tak ada yang berfaham lagu ni. Tapi ni tetap bid'ah jugalah. Sebab apa? Sebab dalam hadis-hadis tu lebih utamanya Nabi sebut sama secara isyarat. Aku, Abu Bakar, Umar. Sayyidina Ali kata aku tengok ni Nabi sebut dia, Abu Bakar, Umar. Dia, Abu Bakar, sama begitu peristiwa. Mana Sayyidina Ali sendiri mengakui kedudukan Abu Bakar. Golongan seperti ini ramai di kalangan tabi'in dan pengikut mereka. Mereka adalah golongan yang kuat beragama warak dan benar. Jadi Syiah lagu ni tidak bid'ah lagu ni tidak beratlah. Jika riwayat orang seperti ini ditolak, tentulah akan kehilangan sejumlah besar daripada asar Nabi, daripada hadis Nabi. Maknanya kalau orang Syiah kata dalam kitab Ahli Sunnah tu ramai perawi Syiah, dah. Lepas tu Ahli Sunnah buat dalil juga. Macam mana? Syiah ni sebenarnya, ni Syiah ni. Syiah hak terima setakat Ali lebih daripada Utsman. Tapi kamu tu, kamu kata Ali lebih daripada Abu Bakar Umar. Jadi kita kena apa?
dipeling, dikelirukan oleh puak Syiah ni. Kalau kita tak faham istilah Syiah ni, mana Syiah hak ramah sebagai perawi dalam kitab-kitab hadis. Ulama timur pula ada tu ujung yang ada tersebut, itu Syiah Mufaddilah. Bukan Syiah Rafidah, bukan Syiah hak tolak Abu Bakar. Kedua, bid'ah besar, bid'ah kubra, seperti berfahaman Rafidah. Mana tolak Abu Bakar, tolak Umar, dan terlalu memuja Ali dan merendahkan Abu Bakar dan Umar, di samping menyeru orang lain kepada fahaman mereka. Golongan Syiah yang melampau seperti ini tidak boleh dijadikan hujah dan tidak boleh dihormati. Apatah lagi hari ini saya tidak menemui seorang pun dari golongan ini yang benar dan boleh dipercayai, kerana bohong telah menjadi syiar, takiyah dan nifak telah menjadi selimut mereka. Mana kalau hak ulama Tasawuf Timur Syiah sebagai perawi hadis itu Syiah ni. Syiah hak berdusta tu jadi agama je. Bagaimana boleh diterima daripada orang yang keadaannya begini? Ada dua macam tu. Tidak sama sekali, mana tak diterima. Syiah Ghali atau Syiah melampau di zaman salaf atau menurut uruf mereka, mengikut istilah mereka, ialah orang yang mempertikaikan Utsman, Az-Zubair, Talha, Muawiyah dan sekumpulan para sahabat yang lain, di samping berani memakai hamun mereka. Ini hak melampau. Sementara Syiah Ghali di zaman kita ialah mereka yang mengkafirkan tokoh-tokoh sahabat. Kalau mereka dulu, dia mula-mula caci dulu. Dah. Hak ni melampau di zaman kita ni, di zaman Zahabi. Ialah mereka yang mengkafirkan tokoh-tokoh sahabat tersebut dan juga melakukan tabarruk. Jadi berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar, dan ini merupakan satu kesesatan yang menggelincirkan. Mana terkeluar daripada Islam. Itu kalau kata Syiah, Syiah dalam kalangan perawi. Mana kalau kata Syi'i itu setara ni lah. Tapi kalau kata Rafidhi dah, ataupun Ghali fit tasayyuh, dia lain pula mana daripada Syi'i saja, Syiah saja. Tapi kalau dia sampai Rafidhi dah, Yasubus sahabat, tu orang yang ditolak tu periwatan dia. Tetapi kalau dia Syi'i sahaja, tu boleh diterima lagi. Sebab Syi'i itu dalam istilah ulama dulu, orang yang melebihkan Ali daripada Utsman sahaja tu. Hukum periwayatan ahli bid'ah, jika dia seorang pengamal bid'ah mukafirah, periwayatan yang ditolak. Jika dia seorang pengamal bid'ah mufassiqah, menurut pendapat yang sahih, riwayatnya diterima dengan dua syarat. Yang pertama, dia tidak menyeru kepada bid'ah, mana dia tidak mengajak orang mengikut pahaman dia. Yang kedua, dia tidak mewawarkan bid'ahnya, mana dia tidak istihad. Mana kalau dia beramal pun sorang dia. Adakah hadis ahli bid'ah mempunyai nama khusus? Hadis ahli bid'ah tidak mempunyai nama khusus, kerana hadisnya sebagaimana anda ketahui termasuk dalam jenis hadis-hadis mardud. Hadis-hadis mardud ni sebab apa? Tertolak dari sudut keadilan. Sebab ia hadis ahli bid'ah tidak diterima ni sebab kalau kita terima, kalau kita nak ambil daripada dia ni sunnah Nabi, hadis Nabi. Tiba-tiba dia buat sesuatu yang tidak kena dengan hadis. Mana dia tu sendiri ada amalan, ada perkara-perkara, faham ia tak ada dalam hadis. Jadi bila orang itu menyeru pula pada bid'ah dia tu, maka macam mana kita boleh jamin bahawa dia bawa tu sebagai hadis Nabi, sesuatu yang asal, benar, tulis, dalam keadaan dia tak ikut sunnah Nabi, tidak berpegang dengan hadis Nabi. Jadi tertolak dari sudut keadilan dia. Macam orang yang berdusta lah. Jadi orang yang berdusta ni, macam mana kita tak percaya
boleh jadi dia berdusta. Begitu juga orang ahli bid'ah ni, macam mana kita nak terima riwayat dia? Sebab apa? Sebab dia menambah, dia ada pahaman yang baru, dia tidak diajar oleh Nabi. Tiba-tiba dia nak kata ni ada Nabi, ni ada Nabi, ada Nabi. Sebab itulah keadilan itu tertolak. Tidak boleh diterima riwayatnya kecuali dengan sebab-sebab yang tadi disebutkanlah. Mana kalau dia bid'ah yang kecil, tak, bid'ah hak surah seperti kata Zahabi tadi, boleh diterima. Tapi kena tengoklah, kena tengok dia ni yad'u ila bid'atihi ataupun tidak. Dia menyeru pada bid'ah dia ataupun tidak. Kalau dia ajak pada bid'ah dia, tak boleh terima. Kemudian lemah ingatan dan hafazah. Sikit. Tarikh perawi yang punya ingatan, perawi yang aspek betulnya tidak kuat berbanding aspek kesilapannya. Mana dia ni, kalau kita buat perbandingnya, kita timbang, banyak salah. Tarikh perawi yang lemah ingatan tu ingatan. Tarikh perawi yang mempunyai ingatan yang lemah, kena begitu. Tarikh perawi yang mempunyai ingatan yang lemah, itu perawi yang aspek betulnya tidak kuat. Bentuk-bentuknya ataupun bahagian-bahagiannya ada dua bentuk. Sekiranya lemah hafalan itu ada bersamanya sejak awal kehidupannya, lalu berterusan padanya dalam semua keadaannya, maka hadisnya dinamakan dengan syadz mengikut setengah ulama hadis. Ganjil, syadz itu maknanya ganjil. Mana dia ni, ya mudah lah kita kata, ya orang kenal dia sebagai perawi hadis, salah semacam. Yang kedua, sekiranya lemah hafalan itu berlaku kemudian, mana bukan peringkat awal, peringkat akhir, sama ada kerana tua, nyanyaklah kita kata, atau hilang penglihatan, buta, atau kitab-kitabnya terbakar. Kalau kita dah lihat, kita kena hujan, tak sangka. Maka ia dinamakan al-mukhtalaq, yang bercelaru. Mana dia apa? Dia mukhtalif, Ustaz. Dan bukan mukhtalif. Mana perawi mukhtalif, mana dia bercelaru dalam ingatan dia, sebab dia sudah nyanyuk. Tua, kabur mata lah, tak boleh nak baca kitab sendiri pun tak boleh nak baca lah. Ataupun dia jadi terlupa lepas tu banyak keliru. Jadi orang ni selalu mana? Hukum periwayatannya, perawi yang sejak dari mula lagi buruk hafalan, maka riwayatnya tertolak. Perawi mukhtalif pula, perawi mukhtalif pula, hukum tentang periwayatannya mengikut perincian berikut. Hadis yang disampaikannya sebelum berlaku ikhtilaf, kecelaruan, dan dapat dibezakan, maka hadisnya adalah makbul. Maknanya orang ini anak murid lah. Kita boleh tengok anak murid dia ni ambil riwayat daripada dia bila. Mana kalau tengok umur anak murid dengan kematian. Kalau kata dia ni ikhtilaf 5 tahun sebelum dia mati, kalau orang ni ambil lepas pada itu, maka tak boleh terima lah riwayat dia tu. Dan dapat dibezakan, maka hadisnya adalah makbul.
Hadis yang disampaikan ini selepas berlaku ikhtilaf maka hukumnya mardu, tertolak. Hadis yang tidak dapat ditentukan sama ada disampaikan sebelum atau selepas berlaku ikhtilaf maka hendaklah ditangguhkan sehingga juga jelas kedudukannya. Itu masalah perawi yang lemah hafalan dia. Ini dia ada bahagian dia nanti pada muka surat. $199. Cuma dia sebut dah sikit lah. Mana ikhtilaf ni sebab jarah juga. Sebab yang menjadikan perawi itu dhaif. Ada dia tertolak. Kemudian masuk bahagian yang lain pula, iaitu pasal yang ketiga, khabar yang bersifat maqbul dan marfu. Wallah.